Okay. Mana tak keluar lagi? Dah keluar Dah. Sebab cikgu pin. Sekejap. Sebab cikgu terpin tadi. Okay. Right. Dah cuba buat soalan ni. Senang je kan? Macam level SPM sebenar lah soalan ni. Tak susah pun. Okay. Jadi kalau awak rasa boleh buat dengan relax. So sebenarnya tak ada masalah lah. Okay. Okay. So macam biasa rumus ada. Yang cikgu bagi tu salinan. Bukan retype Yang ni yang soalan asal dia Okay, macam biasalah. Okay, rumus-rumus akan ada. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, jawapan awak apa? Dah dapat belum? Ni soalan rutin soalan biasa sahaja. Sepatutnya tak ada masalah di peringkat sekarang. SPM lagi 2 bulan. 2 bulan kan? Okay, 2 bulan lebih sikit je. Okay, so untuk soalan ini sepatutnya kita tengok lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketak kesamaan. Okay, Y lebih besar atau sama dengan negatif X tambah 8. Y lebih kecil daripada 8 dan X lebih kecil daripada 8. Okay, cikgu rasa yang dua-dua ni kamu tak ada masalah. Okay, sebab dua-dua ni datangnya, dia dah bagi garisan tersebut. Okay, yang mungkin kamu akan ada masalah pada garisan ini sahaja. Baik, so cikgu rasa ini pun tak ada masalah sebenarnya. Kamu hanya perlu tahu di manakah garisan itu terhasil. Okay, jadi kalau secara logiknya kita tukarkan keadaan dia, dia adalah Y okay, kalau tengok persamaan dia adalah Y sama dengan negatif X tambah 8. Okay, jadi awak hanya perlu menggantikan hanya perlu menggantikan nilai X tersebut dan nilai Y tersebut pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Itu yang paling mudah lah. Okay, untuk soalan ni dia tak akan susah jauh. Okay, jadi bila awak gantikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, awak akan dapati pada ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Okay, Y sama dengan 8. So awak akan tandakan X 0, Y 8 di sini. Okay, so sama juga pada ketika Y sama dengan 0, awak gantikan Y sama dengan 0, so akan dapat negatif X tambah 8, so X sama dengan 8. So awak akan dapat titik di sini. Okay, so kita dapat 2 titik. Jadi daripada titik tersebut, saya dapati bahawa persamaan yang diberi adalah persamaan lebih tanda kesamaan diberi adalah tanda kesamaan lebih besar atau sama dengan, bermaksud dia adalah garisan yang solid, penuh. Jadi apa yang perlu buat ialah awak hanya perlu menggariskan garisan titik yang cikgu dah tanda ni. Okay, gariskan secara penuh. Okay, dia dah gariskan, so tengok pada ruang mana yang perlu saya lompat. Sebenarnya kalau awak nak tembak dekat sini, kalau awak tak tahu dan nak fikir, awak boleh tembak terus. Dia adalah kawasan yang terkurung. Kita dah nampak kawasan terkurung itu, kawasan dalam ni. Okay, ni kawasan dia. Okay, itu kalau awak nak tembak. Okay, tapi kalau awak boleh berfikir, sebaiknya awak berfikir dahulu. Okay, jadi kalau saya berfikir, saya tahu dia adalah, okay, kita tengok Y, okay, yang pertama ni lebih besar. Okay, so dia pada paksi Y, dia kita lihat dia bahagian atas lah, lebih besar, so dia adalah bahagian di atas garisan ini. Okay, yang kedua, dia ada persamaan, ketaksamaan Y lebih kecil daripada negatif 8. So bila Y lebih kecil daripada negatif 8, so ini garisan dia, ni garisan dia. Okay, kalau saya tengok ni garisan dia, jadi dia adalah lebih kecil, berada di bawah. Untuk Y lorekannya di bawah. Dan last sekali dia adalah X lebih kecil daripada negatif 8. So X kita akan tengok kiri dan kanan. Maka dia adalah kawasan di sebelah kiri garisan tersebut. Okay, so kita akan dapat jawapan yang sama. So pastikan lorek dalam ruang yang betul. Okay, so di sini akan dapat 3 markah. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okay, tak ada masalah soalan tadi. Yang kedua. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 12 T km per jam dari bandar P ke bandar Q. Hitung nilai T jika kereta itu bergerak sejauh 720 km dalam masa T tambah 4 jam. Okay, tak susah pun. Okay, kalau awak rasa susah, awak boleh tinggal dulu soalan ni. Okay, bukanlah susah apa. Maksudnya awak rasa ni soalan topik apa. Sebab kita sekarang ni, di peringkat sekarang, kita dah kena tahu apa soalan yang topik apa. Saya sedang menjawab ni topik apa. Macam tu.
Kalau dah boleh nampak terus pergi, kalau tak boleh boleh tinggal dulu sebab nanti at last awak akan tahu ini adalah topik persamaan kuadratik. Jadi apa yang perlu saya buat di sini ialah kita gunakan segitiga yang kita belajar masa form 3 dahulu, iaitu segitiga jarak laju masa. Okey, jarak laju masa. Okey, jadi soalan ni dia bagi kita maklumat kereta itu bergerak, sebuah kereta bergerak dengan laju. Laju ialah 12T. Okey. Hitung nilai T jika kereta itu bergerak sejauh 720 km dalam masa T tambah 4. So laju, okay, kita tulis sekarang ni laju ialah 12T. Okay, sama dengan jarak. Jarak ialah, jarak bahagi dengan masa. 720 bahagi dengan masa iaitu T tambah 4. Okay. Ini adalah rumus asal daripada maklumat yang diberi. Okay. Bukannya maklumat tambahan mana-mana daripada maklumat yang diberi. Okay. Iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay. Dekat sini barulah saya selesaikan secara algebra. Tak susah mana pun yang ni. Okay. Yang bawah ni awak pindah saja ke atas. So kita akan dapat T 12T dalam kurungan T tambah 4 sama dengan 720. So daripada sini kita perlu kembangkan, awak akan dapat 12T kuasa 2 tambah 48T sama dengan 720. Okay. So dekat sini kalau saya terus nak pindahkan dia menjadi tolak 720 pun tidak ada masalah. Okay. So awak tulis dia sebagai 12T kuasa 2 tambah 48T tolak 720. Okay, kenapa? Sebab saya mesti jadikan dia persamaan arm, iaitu persamaan kuadratik dalam bentuk arm iaitu sama dengan kosong lah. Okay, bila dah dapat macam ni, langkah seterusnya ialah melakukan pemfaktoran. Okay, apabila saya melakukan pemfaktoran, awak kena tengok, ada tak sebelum saya terus buat faktoran kurungan, tengok adakah 12, 48 dan 720 ini boleh dikecilkan. Jika boleh dikecilkan, awak mesti kecilkan. Okay. So kalau kita tengok betul-betul 12, 48 dan 720 ini boleh dibahagi tepat dengan 12. So saya faktorkan dia 12. Okay. T kuasa 2 tambah 4T tolak 60 sama dengan 0. Okay. So daripada sini barulah saya membuat pemfaktoran. Okay. So sebelum saya teruskan yang selanjutnya, okay, cikgu sama tepi. Okay, kita buat 2 kurungan sama dengan sifar. Okey, so jawapan saya di bawah ini T sama dengan T sama dengan. Okey, apa yang saya kena buat ialah menggunakan kaedah EQN saja, tak susah pun. Okey, mod EQN. Okey, masukkan A sama dengan 1, B sama dengan 4 dan C sama dengan negatif 60. Okey, macam biasa peringkat sekarang ni dah kena laju. Okay, so bila awak faktorkan, dia akan keluar jawapan T sama dengan 6 dan T sama dengan negatif 10. Ingat, susunan ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, awak tak akan dapat markah penuh lah. Okay, so bila dah macam ni, nilai Cikgu, dalam kurungan. Yes. 12 tu bukan dah tak ada ke? 12 masih ada. Sebab tu pemfaktoran. Dah yang dah potong tu? Bawah. Yang dah potong bawah mana? Ni kan 12T kuasa 2 tambah 48 tu boleh kecilkan kan? Bawah dia kenapa ada 12 lagi? Sebab tu cikgu faktorkan. Oh, okey, nampak. Okay. Kurungan Kita faktorkan keluarkan 12. Okay, jadi kita nak tunjuk bila kita kembangkan nanti sebenarnya yang kita nak sekarang ni, okay, tak apa. Cikgu tukar colour sekejap. Yang kita nak sekarang iaitu yang ini, kita nak yang ni sebenarnya. Okay. Sebab apa? Nanti cikgu terangkan kenapa. Okay, jadi sekarang ni kita dah dapat yang dalam kotak merah tu. Okay, mana pergi 12 tu? 12 tu sebenarnya kalau kita teruskan dia akan hilang lah. Dia akan dapat T kuasa 2 tambah 4T tolak 60. 0 bahagi 12 sama dengan 0. Okay. Okay. Jadi yang penting dekat sini kita dapat
T kuasa 2 tambah 4T tolak 60. Okay, kalau awak nak teruskan satu lagi step boleh. Awak boleh buat kat sini T kuasa 2 tambah 4T tolak 60 sama dengan sifar. Okay. Alright. So yang seterusnya dah dapat yang ni. Okay. Ingat jangan terbalik langkah kurungan tu sebelum jawapan akhir. Okay, jadi kemudian masukkan nilai T sama dengan tolak 6 dan T tambah 10. Dekat sini soalan tanya nilai T. Jadi awak kena finalizekan sebab ini adalah berkaitan dengan masa. Okay. T untuk soalan ini T boleh jadi 6, T boleh jadi negatif 10. Jadi macam mana saya nak tentukan siapa jawapan saya? Cuba kita tengok dalam penyataan ini. Masa ialah T tambah 4. Jadi kalau saya gunakan T sama dengan negatif 10, negatif 10 tambah 4 kita akan dapat negatif 6. So jawapan itu tidak bolehlah sebab itu baru dikira masa. Sekarang ni T ini bukan masa T ini saya kena gantikan ke dalam persamaan T tambah 4. Sebab tu Cik kata T itu boleh jadi 6 ataupun negatif 10. So saya kena cuba kedua-duanya. Jadi saya dapat T apabila saya menggantikan T sama dengan negatif 10. So dia akan jadi negatif 10 tambah 4. Dia akan menjadi negatif 6. So saya tak boleh terima jawapan T sama dengan negatif 10. Kalau saya ambil T sama dengan 6, 6 tambah 4 saya akan dapat positif 10. So automatik jawapan akhir saya adalah hashtag pada T sama dengan 6. Okay, baru dapat full mark. Okay, jadi kenapa cikgu kotakkan warna merah ni? Kenapa? Cikgu kalau saya tak fakturkan apa masalah dia? Okay, contoh cikgu padam. Okay, cikgu saya tak fakturkan. Saya dapat macam ni, saya terus tekan kalkulator, saya akan dapat jawapan yang betul cikgu. Okay, so cikgu rasa cikgu dah terangkan dalam kelas, kalau awak tekan kalkulator ni memang awak akan dapat jawapan yang betul. Okay, tapi cuba kita check. Kita check secara terbalik apa berlaku, iaitu bila saya check terbalik, T darab T kuasa 2 saya hanya akan dapat T darab T saya akan hanya dapat T kuasa 2. Sedangkan sebelum dia adalah 12T kuasa 2. Jadi seolah-olah macam tak logik lah. Awak darab dapat T kuasa 2 sedangkan soalan itu 12T kuasa 2. Jadi saya kena tunjuk saya memfaktorkan dahulu, mengeluarkan nilai 12 itu dalam persamaan. Sebab tu tadi cikgu buat dalam kotak merah tadi. Okay. Okay, next soalan. Soalan nombor 3. Jadi soalan nombor 3 ni ni kalau baca 2-3 kali macam tak nak jawab kan. Okay, tapi tak susah pun. Tu je cikgu, memang tak susah. Kalau kita tengok, kalau rasa susah tinggal dulu buat soalan yang mudah. Tapi soalan ni sebenarnya tak susah. Biasanya kalau soalan kebat dia memang tidak susah. Yang susah tu hanya soalan Selangor je. Mujiana adalah berusia 2 kali ganda umur adiknya. So kita tulislah. Cikgu buat penggantian M sebagai Mujiana adalah sama dengan 2 kali 2 darab adiknya A. Okay. Mujiana adalah 2 kali usia adiknya. Okay, 12 tahun yang lalu. So 12 tahun yang lalu maksudnya kalau sekarang ni Mujiana umur dia M. So 12 tahun yang lalu dia adalah M tolak 12. Okay, adik dia pula sekarang ni umurnya A. Cikgu buat 2A tak? 2A ni hubungan antara Mujiana dengan umur adik dia sekarang. 2 kali. Tapi umur adik dia berapa? Umur adik dia adalah A. Okay, jadi kalau umur adik dia 12 tahun yang lepas, dia adalah A tolak 12. Okay, jadi kita ambil ayat kedua ni, dia kata 12 tahun yang lalu umur Mujiana. So M tolak 12 adalah sama dengan 6 kali 6 kali darab umur adiknya. Berapa umur adik dia? 12 tahun yang lalu. A tolak 12. Ini persamaan yang kedua. Okay. Jadi macam biasa saya perlu buat kaedah penggantian atau penghapusan. Okay, jangan guna metrik sebab dia dah pesan jangan guna kaedah metrik. So dah senang. Kenapa cikgu kata senang? Sebab dalam ini kita ada M single, ini pun kita ada M single. So gantikan M sama dengan 2A ke dalam persamaan yang kedua. Okay, so saya akan dapat 2A tolak 12 sama dengan kembangkan 6A kembangkan tolak 72. So saya akan dapat, okay, pindah. Okay, saya akan dapat 64A. Okay, sekejap cikgu pindah kat sini. Ada yang tak nampak Okay, so cikgu pindah supaya positif A tu berada di positif. Okay,
Okay, so saya akan dapat 6A tolak 2A, saya dapat 4A. Okay, tolak 12 tambah 72 saya dapat 60. Maka A saya sama dengan 60 bahagi 4 sama dengan 15. Okay. So itu adalah umur adiknya. Okay, kemudian mestilah dia tanya berapa pula umur Murjana. Okay, kita gantikan sahaja dalam persamaan yang mula-mula ini. Okay, so M sama dengan 2A, M sama dengan 2 darab 15 iaitu 30. So simple. Okay, jangan takut soalan ni awak dapat full mark. Okay, tak susah pun. Okay. Jadi kalau baca ayat macam ni, baca sekali tak faham, baca 2 kali tak faham, tinggal dulu buat jawab soalan lain, lepas tu awak patah balik, awak tenang, relax, okay, jangan gelabah, awak akan dapat mudah. Okay, soalan ni senang je. Okay, next question, kita tengok soalan nombor 4. Okay. Alright, so soalan ni pada gambaran jawab tu salah dia buat R. So sebenarnya adalah Y. Okay. So tandakan, mungkin kat sini ikut yang awak stuck tak boleh nak jawab atau kenapa cikgu ada 2 R. Okay, so kita tengok namakan sudut. Alright, sebelum tu dia kata TP sama dengan 5 dan PQ sama dengan 8. Okay, masukkan maklumat ke dalam tempat yang dinyatakan. TP sama dengan 5 dan PQ sama dengan 8. Senang je ni soalan dia. Okay, dan dia kata namakan sudut di antara QRX. Okay, QRX, bulatkan Q, bulatkan R, bulatkan X. Okay. Yang satu lagi saya mesti bulatkan. Okay, tengok ada tak sesiapa yang menumpang pada segitiga QRX? Ada tak? Ada kan? So dia adalah Z. So saya perlu bulatkan Z. Okay. Ni yang awak kena ingat, mungkin awak terlupa. Okay. Awak dah bulat semua QRX tapi awak tidak bulatkan Z. Okay. Yang seterusnya kita tengok ada lagi satu maklumat iaitu dia minta dengan sata PQRS. Okay, so cikgu ambil sata PQRS, cikgu tandakan pangkah P, tanda pangkah Q, tanda pangkah R, tanda pangkah X. Okay, so tengok ada tak sesiapa yang menumpang pada segi sata PQRS? Ada. Okay, jadi saya kena pangkah Z dan saya kena pangkah Y. Okay, ini adalah kaedah teknik Wong. Okay, so siapa yang dekat saya akan ambil dia. Okay, so bulat-bulat, pangkah. Okay, so ambil dahulu yang single yang tidak bertindak dengan siapa-siapa iaitu dia adalah huruf X. Okay, huruf X. X ialah bulat. Okay, so tengok siapa yang paling dekat dengan X antara P, Y dan X. Okay, yang paling dekat adalah Y. Okay, kemudian tengok pula antara Q, Z dan R. Kenapa cikgu ambil pasangan tu? Sebab dia adalah bentuk yang sama. Tadi P, Y, S dia adalah pangkah semua. Okay, Q, Z, R dia adalah bunga bulat pangkah semuanya. Okay, so kita tengok pula antara Q, Z dan R yang paling hampir dengan X adalah Z. Okay, so jawapan awak adalah sudut. Dia minta namakan sudut X, Z, Y. Ataupun sudut Y, Z, X, mana-mana boleh. Okay? Yang penting Z mesti di tengah-tengah. Soalan kedua, hitung sudut antara satah QRS dan PQRS. Okay, jadi apa yang perlu awak buat, awak perlu keluarkan dahulu. Nak keluarkan siapa, jangan pening-pening, keluarkan huruf ini. Okay, keluarkan huruf ini. So daripada rajah soalan, X itu berada di atas. Di bawah X adalah Y. Di tepi Y adalah Z. Kita buat segitiga ni. Okay. Jadi XY adalah 5. Dan YZ adalah 8. Okay. Sudut ini, huruf di tengahnya adalah Z. Maka pada Z saya tandakan theta. Okay. Jadi saya tengok hubungan antara theta 5 dan 8 dia adalah sohkah tua. Okay. Jadi apa yang perlu saya buat ialah terus tulis. Ingat cara tulis mesti betul. Dah sekarang peringkat sekarang dah tak boleh salah dah tulis benda ni Okay, so tangent tan theta sama dengan O saya 5, A saya 8. Theta sama dengan tekan kalkulator, mesti tekan shift tan. Kenapa kena tekan shift tan? Sebab saya nak hilangkan tan, mesti tekan shift tan.
Bukannya tan 5/8 tapi tekan shift tan 5/8. Awak akan dapat jawapan 32.005. Bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan 32.001 darjah. Kalau awak bagi jawapan 32.00, salah. Okay, sebab bila kita bundar kepada 2 tempat perpuluhan, dia dapat 32.01 darjah. Okay, so dekat sini awak akan dapat 3 markah. Ada soalan kat sini? Ada? Senang je kan? Okay, yang seterusnya, soalan nombor 5. Okay, ni tak susah juga, sangat senang. Cikgu tak nampak susah. Okay, dia memang soalan Kelantan ni memang like macam SPM sebenar dia punya level dia. Okay, diberi bahawa matriks R sama dengan negatif Z 5, Z tolak 1, 1. Cari nilai Z bagi Z jika matriks R tidak mempunyai songsang. Okay, so apa yang perlu saya buat di sini? Kalau masih ingat, apa yang saya kena buat? Apa maksud tidak mempunyai songsang? Memang cikgu pesan soalan ni dah lama, kalau dulu sebelum jebat memang soalan ni biasa keluar tidak mempunyai songsang. Okay, dia adalah, ingat tak? AD tolak BC sama dengan sifar. Okay, so terus gunakan AD tolak BC sama dengan sifar. Okay, so mana satu AD, mana satu BC? Kalau dalam kelas cikgu suka buat begini. So, saya dah nampak lah. Tolak Z darab 1, tolak 5 darab Z tolak 1 sama dengan sifar. Okay, so, saya akan tulis lah di sini. Okay. Iaitu tolak Z darab 1 tolak 5 Z tolak 1 sama dengan sifar. Cikgu ulang mana datang ni? Dia adalah daripada A, D tolak BC sama dengan sifar. Apabila soalan kata tidak mempunyai songsang, saya terus guna AD tolak BC sama dengan sifar. Okay, jadi bila saya ganti-gantikan nilai dia, awak sebenarnya boleh terus guna alpha X. Okay. So kalau saya kembangkan, saya dapat negatif Z tolak 5Z tambah 5 sama dengan sifar. Okay, sebab tu kena hati-hati. Okay, kalau awak guna alpha X, awak kena hati-hati ada tanda kurungan. Kalau awak nak kira, awak kena hati-hati, awak kena lakukan pengembangan. So, akan dapat Z sama dengan 5/6. Okay, settle. Okay, soalan kedua B, dengan menggunakan kaedah matriks, cari nilai P dan Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. So sama saja, cikgu rasa ni dah tak ada masalah sepatutnya. Dia dah ada bagi kita persamaan. So dia bagi 2 persamaan. So kita wajib menulis dalam bentuk persamaan matriks. Okay, persamaan matriks ingat besar, kecil sama dengan kecil. Jangan tertukar. Okay, yang besar itu nombor di tengah-tengah ini adalah huruf, iaitu huruf P dan huruf Q. Okay, jadi di depan negatif 3/2, 1, negatif 2. Belakang sekali 6, negatif 8. Tak susah dah soalan ni. Ni macam soalan bonus ni kalau keluar. Okay. Langkah seterusnya X pula. Okay, sebab diguna PQ, soalan ni PQ kena tulis PQ. Okay, sama dengan buat macam biasa, cikgu suka buat begini dalam kelas supaya kita nampak 1 per negatif 3/2. Negatif 3/2 tolak darab negatif 2 tolak 1 darab 1. Okay, buat kurungan. AD tukar tempat duduk, negatif 2, negatif 3/2. Okay, tukar tanda operasi, tolak 1, tolak 1. Hujung sekali 6, negatif 8. Okay, kemudian awak nak kira dekat bawah tu boleh, awak tak nak kira pun boleh, terpulang pada awak. Okay, kalau cikgu salin je. Okay, nak darab pun boleh, kalau senang je kalau darab ni kan. So saya akan dapat dekat sini 3 tolak 1. Okay, kat sini cikgu kata
Ni adalah nyawa. Fungsi dia untuk menyelamatkan saya sekiranya saya tertinggal 6 negatif 8 Okay, so saya akan dapat di sini negatif 2 darab 6. Negatif 1 darab negatif 8. Negatif 1 darab 6. Negatif 3/2 darab negatif 8. Tak perlu fikir pasal kurungan. Okay, biar je. Sebab ni nyawa kita. Ada, selamat. Tak ada, kalau betul kat atas, betul. Okay, so terus tekan kalkulator mod EQN unknown 2. So gantikan ABC. ABC, so saya akan dapat P sepatutnya sama dengan negatif 2 dan Q sepatutnya sama dengan 3. Okay, ada soalan setakat ni? Senang je kan? Ada soalan. Alright, next soalan. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, tulis 2 pernyataan. Okay, soalan ni macam jarang-jarang keluar tapi kita belajar. Jarang-jarang keluar dalam SPM. Okay, tapi dia boleh keluar sebab dia adalah salah satu topik yang pembelajaran kita. Tulis 2 pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan dan dalam pernyataan yang berikut. Okay, ni macam soalan bahasa Melayu je. Okay, apa jawapan kita? Ada siapa nak bagi? 35 ialah nombor ganjil dan gandaan bagi 7. Apa jawapan? Ada idea tak jawapan dia? Jika maka ke, jika dan hanya jika ke apa ni? Ke tak buat? Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Soalan ni minta berikan 2 pernyataan Okey, jadi kalau tengok tu betul, pernyataan pertama dia ialah 35 ialah nombor ganjil. Pernyataan kedua, 35 ialah gandaan bagi 7. Itu saja jawapan dia. So cikgu cakap soalan dia senang. 35. Silap. Ya. Sebab tu cikgu tanya sebab dia jarang keluar ialah. Saya ingat soalan B. Cikgu tanya yang ni. Ganjil. Okey, yang kedua, 35 ialah gandaan bagi bagi. Ada perkataan bagi. Okey, so apa yang perlu ingat? Ejaan mesti betul. Okey, jangan guna short form. Bahasa Melayu jangan digabungkan dengan bahasa Inggeris. Okey. 35 ialah nombor ganjil, 35 ialah gandaan bagi 7. Itu soalan pertama. Okey, soalan kedua. Lengkapkan premis. Ada idea tak? Soalan ni patutnya dah master dah ni. Nampak pula simbol operasi dekat situ. Okey. So ini hujah berapa? 1, 2 atau 3? 3. 3. Yakinnya 3? Apa bukti kenapa awak terus ambil 3? Tak sama dengan. Ya. Sebenarnya ni dah bagi hint dekat kita Tidak penafian. Okey, penafian. So ingat balik hujah 1 semua A, B, C, C, A, B. Okey, hujah 2 jika P maka Q. P benar, Q benar. Hujah 3 jika P maka Q. Q tidak benar, P tidak benar. So automatik dia adalah hujah 3. Ada penafian. So kita akan memanggil Q diikuti P. Okay. Negatif Q, negatif P. Jadi bila kita nak buat dalam premis 1, dia akan jadi jika P, maka Q. So kita akan dapat, ada ruang jawapan tulis, jangan pada soalan. Okay. Jika P, iaitu P saya ialah X sama dengan 5. Kenapa tak ambil X tidak sama dengan 5? Itu ialah negatif P, penafian bagi P. Sekarang ni kita kena ambil yang solid, P yang tidak dinafikan. Jika P, maka Q saya ialah 2X tambah 10 sama dengan 20. Okay? Kita kena buang penafian dia. Mudah je. Okay, yang seterusnya, soalan C pun senang. Cikgu tak nampak susah dia kat mana soalan C ni. Okay. Jawapan dia sepatutnya ialah, lupa ni. Soalan ni, 1 markah. P1, P1, P1. Okay, soalan C ni sebenarnya jawapan dia mudah je, iaitu 96. 96 awak dapat 2 markah. Okay.
Tu je. Okay. Habis tu macam mana nak dapat 96? Okay, nak dapat 96, awak kena buat macam biasalah. Okay, diberi bahawa luas imej bagi dengan faktor skala K ialah K kuasa 2 darab luas imej. Buat satu kesimpulan secara didaksi bagi luas imej P prime dengan faktor skala K ialah 2 dan luas objek P ialah 24 unit per segi. Jadi apa saya kena buat ialah terus saja gantikan ke dalam persamaan. Nilai yang diberi ke dalam persamaan iaitu K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, so K ialah dinyatakan 2. So 2 kuasa 2 darab dengan luas objek iaitu P sama dengan 24. So awak tekan kalkulator, awak dapat 96. Terus dapat K 2. Okay. Masa bila yang saya Ha? Meriahnya. Okay. Cikgu. Yes. Yang K kuasa 2 darab luas objek tu kan tulis ke? K kuasa 2 darab luas objek ni. Yang atas ni. Tak payah. Tak payah pun tak Yang penting tak payah. Yang penting awak kena buat penggantian ni. Buat penggantian untuk mengira. Jawapan akhir dia akan tengok 96. Okay. Kalau tak ada 96 baru dia tengok 2 kuasa 2 darab 24. Sebab mungkin awak kira 2 kuasa 2 darab 24 tu awak tekan kalkulator salah ke ataupun awak buat 2 darab 24 je pada kalkulator awak dapat jawapan salah. So dia akan tengok 2 kuasa 2 darab 24. Dekat situ akan dapat 1 markah je lah. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama. Next question kita tengok soalan nombor 7. Ya Allah, ni pun soalan senang. Tak macam soalan trial pun kan. Tak apa-apa soalan trial. Okay. Rajah menunjukkan garis lurus JK adalah selari dengan garis lurus MN. Okay, so apa cikgu pesan? Bila dapat soalan ni, kalau tak ada tanda-tanda apa-apa, terus tandakan simbol selari pada garisan. Okay, dan dia kata garisan MN adalah 3x tolak y sama dengan 9. Okay, so awak tahu M ini kecurunan mereka adalah sama. Okay, jadi cikgu, kalau cikgu sendirilah, cikgu suka buat pengiraan dia di tepi soalan ini. Sebab untuk memudahkan kita kena pasti je. Okay, so cikgu buat dulu dekat sini 3x tolak y sama dengan 9. Ini adalah persamaan MN tetapi bukannya persamaan arm garis lurus. Jadi saya mesti tukar, wajib tukar kepada persamaan arm garis lurus yang mana untuk bentuk arm dia adalah mesti positif 1y. Jadi pindahkan ke mana-mana, siapa saja boleh pindahkan asalkan y itu bernilai positif 1y. So hasil daripada yang saya lihat ni, saya dapati saya perlu pindahkan y ke kanan, 9 saya perlu pindah ke kiri. So saya akan dapat 3x tolak 9 sama dengan y. Okey, tulis cantik sikit. Y sama dengan 3x tolak 9 dengan keadaan M kecurunan sama dengan positif 3. Iaitu kecurunan adalah perkali bagi 3. Okey, dah dapat nilai dekat situ, automatik saya tahulah dekat sini M saya pun 3. Orang ini M dia pun 3. Okey, so barulah cikgu remarks dekat sini. Okey, cikgu remarks. M sama dengan 3. M siapa tu? Sama dengan 3. M bagi KJ. M KJ sama dengan 3. Okay. Sebab kita dah, cikgu dah, sebab M tu markah dia 1. Dia cuma nak tengok M sahaja. M sama dengan berapa. Sebab cikgu kira kat atas tu. Nak bagi ruang pengiraan dekat bawah ni nanti. Okay, jadi persamaan garis lurus bagi KJ kita dah ada. Garis KJ ni kalau kita lihat dia adalah garisan yang sengit. So dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, so saya mesti ada Y sama dengan MX tambah C. M saya dah ada. Sekarang ni C saya belum ada tetapi saya ada titik K. Pinjam titik K 67. So gantikan K 67 ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so saya dapat Y saya 7 sama dengan M saya 3, X saya 6 tambah C. Maka saya gunakan shift soft pun boleh. So saya dapat C sama dengan negatif 11. Maka dengan itu persamaan saya adalah Y sama dengan 3X tolak 11. Simple je 3 markah kat sini. Okay. Ni memang dah cikgu ulang-ulang dah. Kalau saya ingat, pastikan saya mencari Y sama dengan MX tambah C.
M saya mungkin saya dah dapat ataupun saya perlu cari. Lepas tu satu lagi saya perlu pinjam satu titik. C telah boleh dicari. Okay, soalan seterusnya. Pintasan X bagi KJ. Apa yang saya perlu faham apabila dia nyatakan pintasan X? Pintasan X bagi KJ ini bermaksud pada pintasan X, Y akan bernilai sifar. Okay, maksudnya di sini saya perlu gantikan persamaan KJ dengan Y sama dengan sifar. Okay, jadi salin balik persamaan ini. Okay, sebab ni persamaan KJ, soalan pun masih tanya tentang KJ. So, Y saya sifar sama dengan 3X tolak 11. So, boleh tekan alpha X, shift south, saya akan dapat X sama dengan 11/3. Di sini awak akan dapat 2 markah. Senang je. Okay, K1N1. Tadi dekat sini awak dapat kat sini. Kat sini P1, dekat sini awak dapat K1, dekat sini awak dapat N1. Biasa SPM keluar macam ni Senang je. Okay, next question. Kita tengok. Senang sebab senang sangat. Okay, soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Sebelum awak terus menjawab, pastikan cek dahulu. Graf ini adalah graf laju lawan masa ataupun jarak lawan masa. Okay, kenapa? Sekiranya dia adalah graf laju lawan masa, saya kena tahu jarak itu adalah luas di bawah graf. Sekiranya dia adalah graf jarak lawan masa, jarak itu adalah seperti yang dinyatakan di tepi graf. Itu perbezaan yang awak kena jelas. Okay, yang pertama. Yang kedua, kena tengok. Okay, kena ingat, adakah soalan ini menggunakan unit yang sama dengan kehendak graf dengan soalan adakah unit yang sama? Okay, kilometer tak ada masalah. Biasanya dia pada minit. Okay, minit sebab dalam soalan kita gunakan jam. Jadi saya kena ingat saya perlu tukarkan unit minit kepada jam dalam proses pengiraan saya jika ada. Okay, so tengok hati-hati soalan ni dia bagi tahu. Okay, iaitu PQ ialah lori. Okay, cantiklah sikit lori. PQ lori. Okay, kemudian A, B, C, D adalah bas. Cantik sikit. Okay. Kemudian dia bagi tahu semuanya bermula pada jam 9.30, satu daripada bandar Y, satu daripada bandar X dan mereka akan bertemu di satu tempat. Okey, tempat persilangan tu adalah tempat pertemuan. Okey, kemudian dia tanya pukul berapa bas itu menyambung perjalanannya ke bandar X selepas berehat selama 40 minit. Tiba-tiba je dia tanya. Okey, macam apa nak cakap? Tak ada salam, tiba-tiba tanya berehat kan. Jadi awak kena hati-hati lah. Keyword di sini adalah bas dan waktu rehat. Jadi awak kena tengok graf A, B, C, D di mana waktu rehat. Waktu rehat adalah tidak berlaku sebarang perubahan jarak iaitu pada B dan C ni dia rehat. Okay, sebab tu dia kata selepas berehat selama 40 minit. Okay, jadi kita tengoklah. Bermula pada jam 9.30 pagi. So awak boleh tulis berapa lama tempoh dia ni. Daripada 9.30 ni sampai ke tempat sini ni berapa ni? Berapa lama? Tempoh masa itu adalah 100 minit. Okay, jangan pula awak tambah 50 tambah 60 tambah 100. Okay, tempoh daripada mula dia bergerak sampailah dia selesai berehat adalah 100 minit. So pada ruang jawapan tuliskan 90 pula 9:30 AM ataupun pagi tambah dengan 100 minit. So saya akan dapat pukul 11.10 pagi ataupun AM. Okey, kenapa cikgu letak unit AM? Biasa cikgu tak letak. Sebab dalam soalan ini dia tidak nyatakan berikan jawapan kamu pada pukul berapa pagi ataupun berikan jawapan kamu pada pukul berapa petang. Kalau dia dah nyatakan unit, saya tak perlu state unit. Saya tak perlu bagi tahu dah. Sebab dia dalam soalan dah bagi tahu mesti sampai pagi. So saya tulis 11.10 sudah memadai sebab soalan tu dah bagi tahu 11.10 dalam soalan pagi, 11.10 pagi. Tapi bila dia tidak nyatakan, kalau awak tinggal jawapan awak dalam 11.10, pemeriksa tidak akan terima jawapan itu sebab dia akan jadi adakah ini 11.10 AM atau 11.10 PM, pagi atau malam. Ingat bila tidak ada unit dinyatakan dalam soalan, saya mesti tulis unit. Kalau ada unit dalam soalan, tidak perlu dinyatakan unit. Cikgu harap yang ni jelas. Siapa yang tulis 11.10 tu kamu tak dapat markah.
Okay, soalan kedua. Cikgu, Yes. cikgu. Kalau jawapan dia dalam sistem 24 jam? Jawapan dia dalam sistem 24 jam tak ada masalah. Okey. Hmm. Terima kasih. Okay. Alright. Kita tengok yang seterusnya, soalan yang kedua. Kedua-dua kenderaan itu, okay, dia tanya ke atas kan. Kedua-dua kenderaan itu bertemu selepas bergerak selama T minit. Okay, selepas bergerak selama T minit. So dia tanya, nyatakan nilai T. Okay, so nyatakan nilai T, tengok pada soalan dia. Oh, sorry. Okay. Dia tanya, kedua-dua kenderaan itu bertemu selepas bergerak selama T minit. Habis tu mana T dalam soalan ni? So jangan pening, cikgu tak ada T. Soalan ni tanya T, tak ada pun T, jangan pula pening. Okay. So dia macam reverse question Awak kena faham, baca betul-betul. Kedua-dua kenderaan itu bertemu selepas bergerak selama T minit. Maksudnya dia bergerak selama T minit, dia bertemu kat sini. Dia bertemu di sini selepas dia bergerak selama T minit. Ni dia mula bergerak kat sini. Okay. So daripada sini 9.5, dia bergerak sampailah dia bertemu. So ini adalah T. T ialah 50. Memang soalan ni dia tak tanya T dalam soalan tu, tapi dia macam bagi tahu 50. 50 tu ialah T. Sebab dia kata T ialah jarak sebelum mereka bertemu. Okay, so dekat sini terus saja kita tulis jawapan kita 50. Tak perlu ada unit. Okay, 50. Sebab dia tanya T minit. So tahulah 50 minit. Okay, soalan yang ketiga. Hitung purata laju dalam kilometer per jam bas itu bagi keseluruhan perjalanan. Okay, ni senang juga. Purata laju ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. So cikgu ingatkan kembali, tadi cikgu pesan, bila dapat soalan ni awak tengok adakah graf jarak lawan masa atau laju lawan masa. Jadi soalan ini adalah jarak lawan masa. Bermaksud saya tidak perlu mengira luas di bawah graf. Okay, yang salah baru-baru ni dalam periksa ialah kamu mengira luas di bawah graf. Okay. Jadi untuk soalan ini kita terus saja tengok jumlah masa dia. Okay, dia nak jumlah jarak. Maksudnya jumlah jarak dia kita dah tahu 100. Mana datang 100 ni? Daripada mula sampai atas ni. Dia dah 100. Kecuali kalau dia pergi dan balik. Dia akan jadi 100 tambah 100, 200. Ni semuanya jumlah jarak masing-masing ialah 100. Seorang saat pergi, seorang balik 100. Masing-masing ialah jumlah mereka ialah 100. Okay, jumlah jarak 100, kemudian jumlah masa ialah 160 minit. Okay, so kalau awak rasa nak buat mangkuk 3 tingkat itu akan memeningkan kepala awak, tidak salah untuk awak menukarkan 160 minit ini kepada berapa jam. So cara dia bahagi saja dengan 60, awak akan dapat 2/3 jam. Okay, ni kadang-kadang awak terlupa kan dalam periksa awak terus bagi 160, awak tak ada tulis 60. Okay, so kita dah dapatlah 2/3. So pada ruang jawapan pastikan kita tulis pengiraan yang betul iaitu 100 kilometer bahagi dengan 160 bahagi dengan 60. Ni cikgu cakap mangkuk 3 tingkat sebab dia berlapis 3 tingkat. Ni kalau awak rasa tak ada masalah teruskan. Okay, pastikan awak tekan kalkulator dengan betul. So akan dapat jawapan dia 37.5. Unit tidak perlu dinyatakan sebab dalam soalan telah ada unit. Okay, dia dah bagi tahu km per J. Okay. Yang seterusnya soalan C. Cikgu salah tulis ruang jawapan Alright. 100. Tadi termis soalan. Okay, 160 bagi 60. So dapat 37.5. Okay, tadi cikgu termis soalan ni. Okay, soalan B2. Senang je. Hitung. Sebelum tu ditanya pukul berapa mereka bertemu. Okay, dia sama macam soalan A tadi iaitu pukul 9.30 tambah dengan 50 minit. So dia adalah pukul 10.20 AM. Okay. Okay, so tak ada masalah Okay, next question. Cikgu harap yang ni tolong ingat betul-betul lah. Ingat betul-betul part mana?
sifat graf. Bukan semua graf jarak itu perlu dihitung luas di bawah graf. Kalau memang graf jarak, ambil nilai jarak. Kalau graf laju, baru saya kira jarak dia di bawah graf. Okey. Yang seterusnya kita tengok soalan iaitu nombor 9. Okey. Rajah 4 menunjukkan beberapa kepingkat yang berbentuk bulat yang berlabel nombor genap dan nombor ganjil di dalam dua buah bekas M dan N. Okey, bekas M ada 4925 dan bekas N ada 783. Okey, dua kad dipilih secara rawak, satu dari bekas M dan satu lagi dari bekas N, dan kad itu dicatat sebagai suatu kesudahan nombor 2 digit. Okey, dekat sini saya tahulah dia ambil daripada N diikuti N. Okey. Kalau dia nyatakan dua kepingkat dipilih secara rawak, sepatutnya dia kena ada perkataan secara berturut kena ada perkataan satu dari bekas N diikuti dekat soalan ni. Okey, bila dia tak buat macam ni, dia macam mengganggu pelajar lah. Okey, pelajar mungkin fikir N boleh ke tak? N boleh ke tak? Okey, so sepatutnya kena ada perkataan diikuti. Tapi jelas dekat sini dia cakap satu dari bekas M dan satu lagi dari bekas N. Okay, M dan N. Okay, so saya kena pastikan jawapan saya bermula dengan bekas M. Tidak boleh bermula dengan bekas N. Okay, so dekat sini dia minta senaraikan ruang sampel. Okay. Alright. So tak susah. Kita boleh guna jadual. Okay. Guna jadual. Okay, lukis cantik-cantik. Guna pembaris. Jangan guna freehand. Okay, so ini daripada M. Ini daripada N. Okay, M ada 4 nombor. Iaitu nombor 4, 9, 2, 5. Manakala N ada 3 nombor. Iaitu nombor 7, 8 dan 3. Okey, jadi ingat daripada bekas M diikuti N. So dia adalah 9, 7, 2, 7. 5, 7. 4, 8, 9, 8, 2, 8, 5, 8 dan akhir sekali 4, 3, 9, 3, 2, 3 dan 5, 3. Cikgu, Yes. kenapa cikgu letak koma? Kenapa letak koma? Kan dia kata kesudahan nombor 2 digit. Kesudahan 2 digit. Kenapa letak koma kesudahan 2 digit? Bagus soalan Ain. Alright. Kenapa letak koma? Sebab kesudahan 2 digit. Tapi memang biasa jawapan dia macam ni kan. Okey. Dengan kedua-dua nombor bibel. Kesudahan 2 digit. Kita tak boleh nak kata 47. Kan? Sebab dia berpasangan. Dia adalah pasangan 4, 7. 9, 7. Okay. Kalau ikut skema asal pun memang ada koma. Tapi kalau macam ni dia boleh terima lah. Kalau awak jawab 47, 97. Okay. Tapi pada cikgu mesti letak koma sebab dia daripada otak yang berasingan. Pasangan ini dengan pasangan ini. Cuma dekat situ dia ada nyatakan dua kepingkat dipilih secara rawak, satu dari M dan satu daripada N, dan kad itu dicatat sebagai suatu kesudahan nombor 2 digit. So maksudnya boleh terima jugalah kalau kamu buat 47, 97 sebab sebagai kesudahan 2 digit. Okay. Tapi kalau asasnya pun memang 4,7, 9,7. Dia berpasangan. 4, 7, 9, 7. Okay. Alright. So dekat sini
Kalau kita tengok pula yang seterusnya, awak nyatakan dengan tepat. So pemeriksa akan cek semua setiap kawasan ini dan ditanda sebagai P2. Okay. Tidak boleh lebih daripada 2 kesalahan. Okay. Okey, soalan yang kedua. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua kad berlabel nombor perdana dipilih. Kedua-dua kad. Maksud kataan kedua-dua ini bermaksud dia adalah gabungan dan. Apabila gabungan dan bermaksud, mesti berlaku serentak. Okey, jadi kedua-duanya adalah nombor perdana. So dari kotak N, nombor perdana, siapa yang dah lupa, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Dan 2 adalah satu-satunya nombor genap yang perdana. Selain daripada 2 adalah nombor ganjil. So 9 bukan nombor perdana kerana 9 adalah daripada 3 darab 3 juga. Bukan selain daripada 1 dan 9. Okay, so nombor perdana daripada kotak N, nombor perdana dan nombor perdana. So kalau cikgu buat macam ni, yang mana berlaku serentak, bermaksud yang bersilang secara 2 kali, iaitu 27, 57, 23 dan 53 ni. Okay. So pada ruang jawapan, walaupun kamu kata, cikgu kalau saya tak tulis tak apa ke? Ya, memang betul, tidak mengapa. Tetapi seandainya kamu salah dalam soalan ini, kamu ada satu kesalahan jika kamu tidak label pada, tidak menyenaraikan jawapan pada soalan B, kamu terus hilang 2 markah. Ni cikgu dah ulang banyak kali. Jadi untuk langkah keselamatan sahaja, kita tulis 27, okay, 57, 23 dan 53. Okay, sebab soalan memang minta menyenaraikan. Okay, dan jawapan saya ialah 4 daripada keseluruhan sampel per 12. Okay, dan cikgu ulang lagi sekali, soalan kebarangkalian adalah satu-satunya soalan yang dibolehkan untuk kamu tidak mengecilkan pecahan. Kerana jawapan utama adalah 4/12, bukannya 1/3. 1/3 diterima. Tapi jawapan pertama adalah 4 daripada 12. Okay. Soalan yang kedua. Okay, soalan kedua pula kita tengok. Okay, soalan kedua dia tanya, kad berlabel kuasa 2 sempurna atau. Okay, dalam soalan ni dia guna perkataan atau. Bermaksud dia boleh berlaku sama ada dua-dua atau salah satu sahaja. Okay, berlabel kuasa 2 sempurna atau nombor gandaan 4. Okay, kuasa 2 sempurna kalau saya tengok dia adalah nombor 4 dan nombor 9. Okay, 4 dan 9. Ingat tak kuasa 2 sempurna? Ialah 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. Itu adalah kuasa 2 sempurna. Okay, kemudian dan gandaan 4. Daripada soalan ini, gandaan 4 ialah 8. Ada lagi tak? Dia kata mesti ada salah satu atau kedua-duanya. Jadi hasilnya saya dapati iaitu sebab hubungannya atau, jadi asalkan saya lalu sahaja dia adalah jawapannya. Berbeza dengan dan. Dan tadi mesti kedua-duanya serentak. Yang ni asal lalu sahaja warna hijau, kena sahaja warna hijau, maka itu adalah jawapannya. Yes. Maksudnya kalau dan tu yang mana bersilang je lah. Dan tu mesti dia dua-dua bersilang. Oh. Atau asal dia lalu saja touch and go, dia dah betul. Itu beza dia. Okay. So kamu senaraikan jawapan kamu iaitu 47, 97, okay, 48, 98, 43, 93, 28, 58. Dan jawapan saya adalah 8/12. Jawapan utama 8/12. Jawapan yang diterima adalah 2/3. Jawapan utama dia 8/12. So dekat sini kamu akan dapat K1 and 1, K1 and 1. Sekiranya
cikgu tak kata salah. Sekiranya kamu tertulis salah dekat sini, mana yang kita tak guna. Okey, dekat 57 ni katakan, bukan kat 57. Dekat, kita ambil nombor yang tak guna. Nombor apa tak guna? Semua nombor kita guna ni. Okey lah, tak apalah. 57 ni kamu salah kan. Okey, kamu terbuat 75. Kamu terbuat 75. Okey, apa berlaku? Automatik dekat sini kamu akan dapat markahnya. Satu salah kamu dapat P1. Okey, bila kamu dapat P1 di sini, okey, lepas tu dekat sini kamu tak tulis. Okey, kamu tak tulis. Tapi jawapan kamu betul 4/12 sebab 75 dengan 57 tu memang di tempat yang sama. Okey, tapi oleh kerana kamu salah di atas ini, so jawapan kamu betul akan jadi K0N0. Kenapa? Sebab daripada maklumat jawapan yang salah. Okey. Kalau dekat sini, kamu tak tulis juga. Kamu tak tulis. Okey, kamu tak tulis. Tapi kamu tulis 8/12 pun salah. Cikgu salah juga? Ya, salah. Sebab kamu ambil per 12 ini daripada yang salah. Okey, 12 tu daripada orang yang salah. Kamu ambil 75 bukan 57. Tetapi sekiranya kamu tulis, kamu dah salah yang ni. Kamu salah yang ni. Tapi kamu tulis. Okey, sebab 75, 57 tu tak ada kaitan. Kamu tulis macam ni. So kamu tulis, kamu masih mendapat K1N1 di sini. Itu sebabnya tujuan dia. Kenapa cikgu minta kamu tulis walaupun dibolehkan tidak tulis. Salah di atas, masih kamu dapat markah di bawah ni. So daripada kamu hanya dapat 1 markah untuk soalan ini, kamu boleh dapat 3 markah. So pastikan cermat semasa menulis jawapan. Jangan terbalik. Okay, next question. Kita tengok soalan nombor 10. Okay, pun soalan yang mudah, yang senang. Macam soalan kacang sangat ni. Kalau kita baca, okay, diberi bahawa, okay. Soalan di bawah. Diberi bahawa diameter silinder. Okey, ada maklumat diameter silinder, terus tuliskan dia sebagai jejari iaitu 6. Okey, jangan segan-segan. 6. Kenapa cikgu tulis atas bawah? Okey. Sepatutnya tulis kat tengah-tengah tu pun tak apa dah. Okay, sebabnya kita akan gunakan jejari yang sama untuk hemisfera. Okay, sebab soalan tu tak nyatakan tapi kita kena pandailah. Silinder dengan hemisfera tu adalah bulatan yang sama. Okey. Dan hasil gabungan mereka adalah 1584. Maksudnya hemisfera tambah dengan silinder, kamu dapat 1584. Okey. Berapa? 1584. Okay, jadi apa yang saya kena buat? Okay, soalan tanya hitung tinggi. Dia tanya tinggi ni. Okay, so tugas kamu kalau lupa boleh rujuk rumus di hadapan. Kalau ingat boleh terus tulis tapi pastikan betul. Okay, so saya tahu untuk dapat 1584 dia adalah hasil tambah silinder dengan hemisfera. Okay, so silinder itu datangnya daripada pi J kuasa 2T tambah dengan hemisfera itu adalah separuh daripada sfera. Rumus di hadapan adalah rumus sfera iaitu 4/3 pi J kuasa 3. So kamu pastikan kamu guna hemisfera, dia akan jadi 2/3 darab pi J kuasa 3. Sama dengan 1584. So just ganti saja nilai dia. 1584 sama dengan 22/7 darab jejari iaitu 6 kuasa 2 darab dengan, jangan pula tanya cikgu T berapa? T ialah soalan. Darab dengan, tambah dengan 2/3 darab 22/7 darab dengan J iaitu 6 kuasa 3. Gunakan alpha X shift off. Kamu terus akan dapat T sama dengan 10. 4 markah untuk kamu. Okey, kat mana 4 markah? Ini 1 markah K1, ini 1 markah K1, ini sama dengan ini tambah ini K1. Jawapan akhir N1. So pastikan kamu cekap menggunakan kaedah alpha X shift off untuk bantu kamu dapat jawapan. Okey, tak susah yang ni. Senang je Okey, kalau tak ingat nanti boleh tengok ulang tayang banyak-banyak kali. Okey, next question. Soalan nombor 11.
Okey, yang ini pun sama. Apa yang sama, cikgu pesan apa, tulis dahulu maklumat dalam ruang soalan. Okey, diberi bahawa OQ sama dengan 16. Okey, tulis OQ 16. Okey, kemudian CP10, mana CP? CP10. Jadi kamu yang bijaksana dan sini terus tahu OC adalah 6. Jangan tanya, cikgu mana dapat 6? Ini kan sektor, bila sektor OQ sama dengan OP, jejarinya sama. Okay? So bila jejari sama, kalau CP dah 10, bakinya adalah 6. Okay. Jangan lupa tulis juga pada CD iaitu 10. Dia adalah sukuan bulatan, maka dia adalah jejari yang sama iaitu 10. Okay. Soalan pertama, hitung perimeter. Apa maksud perimeter? Kalau lupa tengok kat depan. Perimeter adalah lilitan. So saya perlu guna rumus 2 pi J. Untuk A, soalan kedua area saya perlu guna rumus pi J kuasa 2. Jadi soalan tanya lilitan bagi kawasan berloret. Bila kawasan berloret bermaksud saya kena ambil semua. Semua, bukannya semua yang besar. Kalau dia kata perimeter seluruh rajah. Okay, beza Kalau soalan tanya perimeter seluruh rajah, ini jawapan dia. Yang warna kuning. Sekarang ni ditanya perimeter kawasan berloret. So perimeter kawasan berloret adalah kawasan yang menutupi kawasan-kawasan berloret. So saya ada berapa kawasan itu? Okay, kalau kita kira betul-betul saya ada 5 pagar. So kawasan berloret ni dia bercerita tentang pagar. Saya ada 5 pagar. So saya pastikan saya tambah 5 kali. Okay, 1, 2, 5 pagar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi pagar yang pertama, kita ambillah sudut kawasan sektor yang berkaitan dengan sudut. Okay, siapa dia? Iaitu PQ dan PD. Okay, ambil yang tu dulu. Yang lain-lain tu siapa? Yang lain-lain ialah, saya dah nampak garis ni 16, 6 dan 10. Okay, so nampak dekat situ? Okay, jadi kita ambil PQ dan PD dahulu, gunakan rumus 2 pi J. Okay, untuk PQ sudutnya adalah, cikgu lupa nak tulis sini tadi kan? 60. Mana datang 60 ni dah bagi 60. Okay. So untuk PQ dia adalah sektor pada sudut 60 darjah. So 60 per 360 darab, gunakan rumus 2 pi J, 2 darab 22 per 7 darab J jejari sama dengan 16. Okay. Itu baru pagar pertama. Pagar kedua ialah sektor PD ataupun DP. Dia ada sektor 90 darjah. So tambah dengan 90 per 360 darab dengan 2 darab pi darab dengan jejari. Jejarinya adalah 10. Okay, itu dah siap 2 pagar tu. Baru ambil yang kita bulat tadi warna biru tu. Tambah 16 tambah 6 tambah 10. Okay. Tambah 16 tambah 6 tambah 10. Okay, jadi dekat sini pemeriksa akan berikan kamu markah ini atau ini. Markah pertama K1 yang pertama. Kamu tulis daripada sini sampai hujung ini, kamu akan dapat K1 yang kedua. Jawapan akhir kamu iaitu kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1354 per 21. Tinggalkan jawapan dalam pecahan. Okay, kamu akan dapat N1. Jadi untuk pelajar yang ada masalah, masih ada masalah, cikgu tak kata semua mungkin ada beberapa yang masih masalah, cukup kamu fokus dapatkan satu persamaan. Okay, kamu akan dapat satu markah daripada kamu tak dapat apa-apa langsung. Okay, persamaan mana yang kamu nak kena tahu? Sama ada persamaan yang pertama ini atau persamaan yang kedua ini. Okay. Tapi kalau kamu rasa kamu boleh, pastikan kamu jawab sampai habis tutup pagar dia. Okay. Soalan kedua adalah luas kawasan berloret. Jadi luas kawasan berloret, kawasan besar, luas besar tolak luas kecil. Jadi kita kena tahu sektor 60 darjah tolak sektor 90 darjah. Okay. So terus tulis 60 per 360 darab 22 per 7 darab J saya adalah 16 kuasa 2 tolak 90 per 360 darab 22 per 7 darab 10 kuasa 2. Saya dapat jawapan 1166 per 21. Okay, jadi K1 yang pertama, orang ini tolak.
orang. Ini kes satu yang kedua, jawapan akhir N1. So soalan ni kalau kamu dah banyak kali praktis, kamu akan dapat bonus sahaja soalan ni. Jangan tersilap lah. Kalau kamu faham betul-betul, hati-hati dengan maksud perkataan berloret. Berloret itu merujuk kepada kawasan pagar yang tertutup. Okay. Kalau dikata seluruh Rajah, dia adalah kawasan yang paling luar. Okay, next question. Soalan nombor 12. Kita tengok. Okay. Okay, masih ingat soalan ini macam mana nak buat? Okay, ini adalah soalan graf. Fungsi, lengkapkan jadual bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2 dengan menulis nilai bagi Y apabila X sama dengan -1 dan X sama dengan 3. So, tugas kamu terus kepada ruang jawapan, ambil kalkulator, tekan tekan alpha Y. Okay, tekan soalan persamaan dia. Alpha Y. Okay, alpha equal alpha X kuasa 3 tolak 11 alpha X tambah 2. Diikuti dengan button calc. Okay. Selepas kamu tekan button calc, dia akan tanya X sama dengan berapa. So X berapa? Ingat first kita buat dummy. Apa tujuan buat dummy? Dummy ni untuk pastikan saya memasukkan persamaan itu sepadan dengan soalan yang diberi. So kamu kena guna dummy, pinjam mana-mana nilai yang dah ada. Sama ada -3, -2, 0 atau 1 atau 2 atau 3.5 atau 4. Jangan guna -1 atau 3. Okay. So kalau kamu try guna dummy, X sama dengan -3, kamu check keluar tak nilai dia 8. Kalau keluar nilai 8 bermaksud kamu memasukkan persamaan yang betul. Kalau katakan kamu masukkan -3 keluar -6, bermaksud kamu memasukkan nilai yang salah. Tekan balik persamaan ini supaya dia betul. Sama dengan soalan yang tertulis dalam soalan. Okay, so kita dah tekan, kita pun tengok. X sama dengan berapa? Dah check tadi dengan -8. So saya check, so saya gantikan X sama dengan -1. Saya akan dapat nilai 12. Okay. Pada ketika saya gantikan X sama dengan, tekan lagi calc. Lepas tu tekan lagi calc. Okay. Dia tanya X berapa? Masukkan 3. Saya akan dapat -4. Okay. So ingat soalan ini kamu jangan terus tinggalkan. Kamu boleh jawab lagi satu soalan pada soalan C1. Okay. Pada soalan C1 dia tanya cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. So dekat sini kamu terus tekan calc, X sama dengan berapa? Kamu masukkan 2.5. Jadi jawapan yang akan terkeluar pada kalkulator adalah -9.875. Okay, cikgu ulang Kamu dah guna kaedah ini untuk soalan X -1, X sama dengan 3, kamu dapat 2 jawapan. Untuk soalan ni kamu terus pada soalan C1. Okay, dengan menggantikan nilai Y sama dengan dengan menggantikan nilai X sama dengan 2.5. Tetapi malangnya jawapan yang keluar adalah -9.875. Jawapan -9.875 adalah dalam 3 tempat perpuluhan dan tidak akan diterima oleh pemeriksa kerana ini dinyatakan sebagai calculated value. Okay, so tidak diterima sebagai jawapan akhir. Jadi kamu kena bijak di sini, kamu ambil jawapan kamu sebagai satu tempat perpuluhan. Sama ada kita ambil -9.8 atau -9.9. Okay, jangan ambil di luar daripada itu. Okay, so dekat sini cikgu ambil -9.8. Cikgu kan kalau saya bundarkan saya dapat -9.9. Okay, ini bukan konsep bundar. Ini ialah teknik. Teknik untuk kita dapat jawapan betul tanpa melihat pada graf. Okay, kalau yang bundar tu pengiraan yang betul. Ini ialah teknik untuk dapat jawapan yang betul. Okay, kemudian kita follow kepada soalan yang seterusnya. Soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Okay, anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okay. So kita pun, okay, skala 2 cm 1 unit untuk X dan 2 cm 5 unit pada Y. Okay, apa hasil yang kamu akan dapat? Okay.
Okay. Apabila kita buat macam tu, apa hasil kamu dapat ialah hmm, okay. So kamu akan dapat paksi sebegini. Okay. Baik. So cikgu ingatkan kembali ni cikgu lukis pada kertas graf biasa. Dalam periksa kertas graf kamu ada seperti mana soalan 2019 yang kamu dapat tu So kamu kena alert dengan bilangan kotak. Pastikan tidak melebihi kotak. Jangan buat kotak sendiri. Gunakan kertas graf yang ada sahaja. Jadi selepas tu kita buat gunakan paksi betul. Ingat cara nak label paksi. Kamu boleh pinjam dahulu sisi di atas dan di tepi. Kalau kamu tak pasti nilai dia kat mana saya nak mula ni. Okay, kamu boleh pinjam dahulu. Mulakan dengan nilai paling rendah untuk paksi X, diikuti paling tinggi berapa. Okay, kemudian paksi Y pun sama. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Okay, kalau kamu tengok apa yang cikgu lukis dekat sini, cikgu mulakan dengan 20. Paksi Y ni cikgu mulakan dengan 20. Okay, sebab cikgu tak perasan nilai dia 22. Okay, jadi, so pastikan kamu hati-hatilah jangan jadi macam cikgu. Okay. Okay. Okay, pastikan kamu hati-hati. Patutnya kamu kena upkan lagi dekat sini Y sama dengan dekat paksi Y tu lebih. Okay, macam cikgu ni selamatlah sebab cikgu ada ruang atas lagi kat atas. Dekat bahagian atas tu ada ruang lagi. Okay, kalau tak, untuk skala kamu tak lepas. Okay, sebab ada nilai 22. Okay, so kita lukis skala kita. Okay, yang cikgu nak riman di sini untuk paksi Y. Paksi Y kita, paksi Y kita dah betul guna sifar 5. Okay, paksi X kita ada satu titik 6.4 dan betul lah paksi X, paksi X kita ada satu titik 3.5. So bila 3.5 jangan pula kamu buat dekat sini 3, dekat sini 3.5, dekat sini 4. Tolong ini adalah kesilapan terbesar. Bila kamu lakukan begini, kamu dah hilang satu markah pada skala. Okay, kemudian satu markah lagi kamu akan hilang untuk paksi. Untuk nilai N kamu akan hilang. Okay, 2 markah kamu akan hilang. Rugilah. Okay, so ni cikgu ingatkan saja jangan kamu ulang benda begini. Okay. Okay, so sepatutnya kamu dapat begini sebagaimana cikgu. Okay, yang seterusnya cara plot graf. Okay, pastikan kamu plot graf sebagaimana yang betul. Okay, ni cikgu ni betul tak ni cikgu plot ni. Okay, titik-titik dia. Okay, yang semua titik tak ada masalah. Cuma kecuali pada titik 3.5. Okay, pada titik 3.5. Kenapa dengan titik 3.5? Pasangannya adalah 6.4. Okay, di mana titik 6.4? Titik 6.4, kamu kena bijak baca graf ini ada dalam sifar 5. Maka satu kotak kecil ini, kalau 2 cm dia adalah 5, maka satu kotak kecil ini nilainya adalah 0.5. Jadi, kamu kena hati-hati. Kalau di sini 5, ini adalah 6. Ini adalah 6.5. Maka 6.4 berada di antara 6.5 dan 6. Jangan duduk di atas 6.5 ataupun di atas 6. Mesti duduk di antara. Kalau kamu plot pada 6.5 ataupun 6, kamu telah hilang bukan satu markah tetapi kamu telah hilang 2 markah. Okay. So ingat pesan cikgu Okay, so kat sini betul lah. Cikgu dah tanda 6.4. Okay, dan akhir sekali 2.22. Okay, jadi kalau kamu perhatikan, apa trik cikgu pernah pesan dalam kelas apa trik dalam soalan ini? Apabila kamu sambungkan graf ini daripada mula kamu sambung. Kalau kamu tak hati-hati kamu sambung ni, kamu akan stop sampai di sini sahaja. Okay, kenapa? Sebab nombor terakhir, biasa sangat dalam soalan graf fungsi, nombor terakhir ataupun nombor permulaan akan berada, titik itu akan berada jauh antara satu sama lain. So calon akan miss titik itu. Bila kamu tidak sambung, kamu akan hilang satu markah. So hati-hati dalam menyambung titik. Okey, pastikan cantik graf kamu freehand dan melalui semua garisan titik-titik yang kamu plot. Okey, so hasilnya kamu dapat macam ni lah. Okey, ni cantik sikit. Okey, cikgu pun tadi beri padam ni baru dapat macam ni Okey, kemudian ni pun cikgu tanda dengan pen. Okey, kamu kalau tanda dengan pen, cikgu risau takut salah. Okey,
Alright, jadi bila dah dapat macam ni cantik, okay, kita tengok soalan C. Okay, soalan C. Apa dalam soalan C dia tanya? Okay, dalam Cikgu, soalan C, ya, kalau plot pakai pen ke? plot sepatutnya pakai pensel. Tadi cikgu ni pakai pen sebab cikgu nak padam, takut terpadam nilai tu. So sebaiknya kamu pakai pensel lah, tapi kamu kena hati-hati melukis graf. Sebab cikgu plot dengan pen ni sebab cikgu tak jawab periksa pun. Okay. Okay. Alright, so kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan tadi. Nombor C. 2. Okay. So kamu pun carilah nilai C2. Macam mana kamu cari nilai C2? Okay, sepatutnya daripada nilai tadi cari nilai X yang negatif apabila Y sama dengan 7. Okay, cikgu rasa kat sini semua dah faham kot. Okay, cuma cikgu bagi satu teknik songsang. Itu cikgu blur sekejap kan. Padahal selalu buat tapi terblur masa buat teknik jawab minggu lepas. Okay, so cara dia, kalau kamu perhatikan, kamu lukis tu kamu akan dapat nilai antara 0. Berapa? 0.4 0.6, 0.4 ke 0.6, negatif 0.4 hingga negatif 0.6 jawapan dia. Okay, jadi cara dia kalau trik teknik. Kalau nak jawapan yang tepat, okay, kamu tengok pada soalan persamaan A. Okay, persamaan dia bagi ialah, cikgu contoh kat bawah ni nanti kita padam. Okay, dia bagi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. Ini masih pada soalan C. Cikgu nak tunjuk teknik untuk soalan C. Okay. Boleh guna untuk semakan supaya kamu punya jawapan tu tidak keluar daripada range yang betul. Okay. So kita tengok di sini, soalan dikata cari nilai X apabila cari nilai X yang negatif apabila Y sama dengan 7. So kita gantikan Y sama dengan 7, kamu akan dapat 7. Sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. So tugas kamu ni teknik. Kaedah sepatutnya daripada graf ni teknik untuk semak. Okay, so kita gantikan nilai, kita susun dia dalam bentuk am. 11 pula. Alah, terpadam. Okay, so kita gantikan semula. Kita tulis 7 sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. So dia akan jadi X kuasa 3 tolak 11X. Okay, pindahkan 7 ke kanan, kamu akan dapat tolak 5. Tolak Bila 5. kamu, betul kan? Okay, bila kamu dapat macam ni, gunakan kaedah mod EQN degree. Guna degree berapa? Gunakan degree 3. Kenapa degree 3? Sebab X kuasa 3. So dia akan tanya kamu. Okay, cuba kamu tekan kalkulator sekarang. Okay, kamu tekan kalkulator, gunakan kaedah alpha X kuasa 3 tolak 11 alpha X tolak 5. Alpha X pula. Kamu gunakan kaedah mod EQN degree tadi. A sama dengan 1, B sama dengan berapa? Negatif A sama 11. dengan 1, B sama dengan? Negatif 11. B sama dengan 0. C baru sama dengan negatif 11. Kenapa? D sama dengan negatif 5. Okay, kenapa? Untuk equation EQN degree ni, degree 3, kita ada X kuasa 3, X kuasa 2, X kuasa 1, X kuasa sifar. So X kuasa 3 ialah perkali dia 1. X kuasa 2 tak ada dalam soalan. Maksudnya B itu sifar. X kuasa 1 adalah perkalinya adalah negatif 11. Dan X kuasa sifar bermaksud dia adalah satu nombor negatif 5. Okay. So bila kamu gantikan nilai ni, kamu akan dapati ada beberapa nilai yang keluar dalam kalkulator kamu. Okay. So kamu akan dapat X yang berapa-berapa kan. Kamu akan dapat nilai-nilai yang positif dan negatif. Soalan ni dia tanya apa? Cari nilai X yang negatif. Okay. So salah satu jawapan dia ialah negatif berapa? Negatif 0.46. Jadi kamu akan ambil jawapan dia, jawapan dia negatif 0.46. So nilai itu kamu buat macam soalan A tadi, soalan C1 tadi, kamu boleh terima negatif 0.4 atau negatif 0.5. Okay, sebagai jawapan akhir.
Okay, so tulis dekat sini negatif 0.4 boleh, negatif 0.5 boleh. Okay, ini teknik. Sepatutnya kaedah yang betulnya kamu kena guna apa? Kamu kena lukis pada graf ini, iaitu pada ketika y sama dengan 7. Okay, kat sini y sama dengan 7. Kat sini kamu kena tarik, dia nak nilai x yang negatif. Kamu kena tarik dia ke kiri. Sini. Okay, so kamu pusing. Kamu akan dapat nilai dia antara negatif 0.4 sehingga negatif 0.5. Jawapan akhir ialah negatif 0.4 sehingga negatif 0.6. Okay. Apa tujuan kaedah penyemakan ni? Kadang-kadang kalau kamu lukis tu, graf kamu tu macam ni, melengkung sikit. Bila kamu melengkung, kamu dah kena nilai yang lain. Okay, tak sampai negatif 0.4. Mungkin kamu jawab negatif 3.9. Okay, so itu dah di luar julat, tidak akan diterima. Jadi bila kamu nak kamu semak, tujuan dia untuk semak sebenarnya, tapi pun boleh teknik ini untuk kamu terus tulis jawapan. Okay, sebab pemeriksa tidak tengok pun sebenarnya tempat kamu dot tu. Dia terus nak tengok jawapan untuk soalan C1 dan C2. Okay, kalau kamu faham, kamu boleh terus proceed. Okay, last question soalan D. Okay, lukis satu garis lurus yang sesuai. Okay, so apa yang kita buat pada ruang jawapan D tadi, okay, pastikan kamu buat pada ruang jawapan D. Yang ni cikgu padam dulu. Okay. Okay. So kita perlu guna kaedah penghapusan ataupun kaedah pergantian. Okay. Ini pun cikgu akan tunjuk juga teknik untuk semak adakah jawapan kamu betul ataupun salah. Dia sebenarnya kalau graf kamu cantik tak ada masalah. Tapi kalau graf cantik, kamu akan dapat jawapan tepat. Tapi bimbang kamu pula tertulis jawapan yang salah. Okay, so dekat sini saya tulis, ambil persamaan A. A adalah daripada persamaan A, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. Dan daripada soalan D, dia adalah X kuasa 3 tolak 12X. X kuasa 3 tolak 12X sama dengan negatif 7. Okay, tugas kamu ialah menyusunkan dia supaya terkumpul semua di satu side. Okay, sama ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Cara paling mudah ialah kita kumpulkan dia supaya dia berada dengan operasi yang sama dengan orang ini. Orang ini operasi dia X positif X kuasa 3. So kamu kekalkan X kuasa 3 di sebelah kiri, pindahkan negatif 7 ke sebelah kiri. Kamu akan dapat soalan D, X kuasa 3 tolak 12X tambah 7 sama dengan sifar. Sifar di depan. Okay. So tugas kamu, apa yang saya kena buat? Saya kena faham konsep penghapusan. Apabila operasinya adalah sama, negatif X positif X kuasa 3 dan positif X kuasa 3. So saya akan lakukan proses operasi tolak. Jadi kalau kamu tengok yang hari tu cikgu Dr. Zainun bagi ya. Okay, dia terus tulis tolak dekat sini. Dia nak suruh kamu hati-hati kan. Okay, tulis tolak dekat sini. So Y tolak kosong, Y tolak sifar, saya dapat Y. Ini hapus. Okay, sama dengan okay. Tolak 11, tolak 12. Kamu akan dapat positif 1X. Tambah 2, tolak. Tambah 7, kamu akan dapat tolak 5. Okay, dah dapat macam ni, kamu belum selesai lagi. Kamu perlu lukis jadual. Kalau kamu tengok, ini persamaan ni macam soalan A, kamu ada persamaan. Lepas tu dalam soalan B, 12B apa kamu buat? Dalam 12A apa kamu buat? Dah ada persamaan, kamu kena isi nilai jadual kan. So kamu maksudnya kamu kena follow step itu, buat jadual nilai. Okay. X, Y. Okay, cikgu suka guna 3 nilai. Okay, nak tulis X ni apa? Ambil apa saja nilai tapi jangan ambil nombor perpuluhan. Okay, jangan ambil ujung-ujung sangat. Okay, cikgu suka ambil nombor kosong dekat tengah. Okay, sebelah kanan cikgu ambil nombor 1. Sebelah kiri cikgu nak ambil nombor negatif 2. Terpulanglah. Kamu nak ambil berapa? Tapi elakkan ambil perpuluhan. Jadi bila cikgu gantikan nilai ini guna alpha X pun boleh, kita akan dapat negatif 7 dan negatif 5 serta negatif 4. Okay, bila dah dapat, maka apa yang kamu kena buat ialah kamu perlu plotkan titik dan bina graf tersebut. Okay. So oleh kerana cikgu ambil tadi titik negatif 2, 0 dan 1. So kalau kamu perhatikan, cikgu akan gariskan garisan warna merah saja. Okay.
Tapi ingat, kamu kena gariskan habis sepanjang graf itu. Yang warna biru tu. Cikgu yang pen merah ni, cikgu punya titik plot cikgu. Jadual nilai cikgu. Okay. So kamu kena gariskan sampai habis. Warna biru pun habis. Sampai semua kena graf. Okay. Jadi jawapan kamu untuk D sepatutnya kamu akan dapat nilai di sini. Persilangan dia berapa. Persilangan dia berapa. Okay. So jawapan dia, kalau kita tengok pada graf cikgu, cikgu akan dapat nilai 0.55 dan 0.0 dan 3.0. Okay. So ini jawapan yang kamu perlu tulis pada ruang jawapan. Cikgu, ada tak cara teknik untuk saya pastikan adakah jawapan saya ini betul ataupun salah? Okay. Betul ataupun salah jawapan saya ni cikgu? Okay. Sebab ni teknik, ini kaedah yang betul sebenarnya. Okay. Teknik untuk saya pastikan. Yelah sebab soalan ni julat. Saya takut cikgu nanti jawapan yang saya bagi ni luar julat. Okay, ada. Iaitu, okay, kita patah balik pada soalan D tadi. Okay. Soalan D tadi, hilang. Terkeluar Okay. Mana soalan dia? Soalan ni. Okay. Cara dia ialah, kamu ambil persamaan D sahaja. Mana persamaan D? Persamaan D yang dah tersusun cantik. Okay, mana persamaan D yang dah tersusun cantik? Maksudnya dia ikut peraturan lah. Dia ikut daripada X kuasa 3 tolak 12X tambah 7. Yang ni. Okay, persamaan yang ni cantik. Okay. So, kamu gunakan mod EQN degree 3. Okay. Mod EQN degree 3. So dia akan tanya A apa, B apa, C apa, D apa. Okay, so A kamu ialah 1. B kamu ialah sifar. Sebab B ialah X kuasa 2. C kamu ialah negatif 12. Dan D kamu adalah positif 7. Okay. Kemudian kamu tekan jawapan. Jawapan yang akan keluar akan ada 3 jawapan. Sebab dia kuasa 3. Bila kuasa 3 bermaksud ada 3 faktor. Iaitu jawapan dia 3.123 bla 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 bla. Yang kedua negatif 3.375 bla 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 bla. Dan yang ketiga nilai dia 0.601 bla 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 bla. Okay. Jadi kalau kamu perhatikan betul-betul nilai ini. Soalan ini ialah nilai X. Ini ialah nilai X. Julat X kamu untuk soalan ini adalah daripada X negatif 3 sehingga X positif 4. Jadi, negatif 3.375 ni dah keluar julat. Apa maksud keluar julat? Dia bukan dalam pengiraan kita. So, kita tak nak ambil dah jawapan ni. Jawapan kamu akan berada, ini jawapan kamu untuk soalan ini sebenarnya adalah yang pertama dan yang ketiga. Tapi kena bijak, jangan bagi jawapan dalam perpuluhan yang panjang. Itu menunjukkan calculated value. Jawapan kamu boleh ambil untuk yang pertama ini, kamu ambil dia sebagai 3.1 ataupun 3.2. Salah satu jangan ambil dua-dua, salah satu. Okay, jawapan yang ketiga ni pula, yang bawah ni pula, kamu ambil dia sebagai 0.6 atau 0.5. Okay, 0.6 atau 0.5. 0.7 pun 0.7 lah kan. Okay, lebih daripada tu. Okay, so kamu jangan ambil dua-dua, ambil salah satu. Okay, jadi kamu perhatikan, ini sebenarnya kalau kamu punya jawapan dalam graf tadi, kamu lukis, kamu dapat 0.8. Maksudnya graf kamu tu mungkin bengkok dia terlebih. Sebab tu kamu dapat 0.8. Ataupun kamu tanda-tanda masa lalu tadi 3.3. Maksudnya kamu terlebih lengkuk lebih. Jadi memang akan menyebabkan kesan nilai yang salah. Okay, bila nilai yang salah kamu tak dapat 2 markah. Jadi ini untuk semakan. Okay, tapi sebenarnya ini pun boleh diberi sebagai jawapan. Okay, tapi sebelum bagi jawapan ini, pastikan kamu telah melukis garisan. Garisan mana? Garisan yang tadi, garisan lurus. Sebab garisan lurus itu adalah 2 markah. Okay, untuk dapat di sini soalan D, markah dia 4 markah. 2 markah ialah garisan lurus. 2 markah lagi ialah
nilai ini. Nilai ini dan ini. Nilai ini, kalau kamu ada nilai ini tetapi tidak ada garisan lurus tadi, so kamu hilang 4 markah. Untuk dapat 2 markah terakhir, yang ini, kamu mesti dapat lukis garisan lurus tadi. Okay? So barulah kita ngam dapat dua-dua 4 markah dekat sini. Okay? Tapi kalau kamu faham cara betul, tak ada masalah. Okay? Cuma sekarang ni bila dah cara betul tapi mungkin graf kamu lengkungnya terlebih, jawapan kamu akan keluar daripada julat. Bila keluar pada julat sayang juga kan. So ni teknik untuk semak. Okey. Selesai soalan nombor 12. Kita pergi kepada soalan nombor 13. Okey, nombor 13 pun senang saja. Okey. Alright. Soalan tu silap sikit kawasan Blorek tu kawasan tepi je. Siang kamu kan. Dah jawab pening. Benda pula ni? Dah bagi jawapan, tanya soalan lagi Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Okey. Soalan yang pertama. Soalan ni senang kalau soalan pertama ni. Kalau tengok betul-betul kan, senang je. Okey, sebab dia tanya apa? Dia kata cari Y kuasa 2 dan X kuasa 2. So dia ada proses 2 kali. Okay, dia ada proses Y, Y dan X, X. So again, mesti mulakan dengan 4, 3. Pada ruang jawapan, kamu pastikan ada 4, 3 di tanda. Okay, 4, 3. Okay, dan pada ruang jawapan, pastikan kamu bermula dengan 4, 3. Okay, 4, 3. Saya ada 2 kali proses, so 2 kurungan 2 anak panah, 4, 3, saya ada 2 kali proses, 2 kurungan 2 anak panah. Tapi soalan ni senang, sebenarnya kalau tak guna 2 kurungan pun tak apa. Sebab dia terlampau senang. Okay, macam mana senang dia? Okay, dia bagi tahu X, Okay, X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X dan Y ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. So kalau 90 darjah lawan arah jam sebenarnya kalau dia 2 kali Y, soalan pertama tu ditanya Y kuasa 2. So dia Y kemudian Y. So sebenarnya dia adalah putaran 180 darjah. So tak lagi senang, kamu boleh terus dapat jawapan. Tapi tak apa, kita buat one by one. Okay. So titik dia 4, 3, dia kata pusatnya adalah pada titik 22. Okay, so titik 22 dekat sini. Pusat. So untuk soalan A, kita akan guna kaedah Nazi. Okay, masih ingat kaedah Nazi? Pusat berada di tengah. Okay, pusat di tengah. So kita keluarkan tangan, tengok macam mana dia nak kena pada tangan dia tersebut. Okay. So kalau awak dah keluar macam ni, okay, tengok. Nak sambungkan dia ke atas macam ni. So semua kalau saya naikkan dia ke atas semua kena ikut macam ni lah. Tu kaedah Nazi Okay, jadi cikgu pasang dulu tangan dia. 4, 2, 2, 2, 2. Betul Okay, kemudian dia akan naik ke atas. So bila dia naik ke atas, orang ni akan ke kiri, orang ni akan ke bawah, orang ni akan ke kanan. Okay, soalan ni katanya adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. So bila lawan arah jam, dia akan pusing ke atas. Daripada titik merah, dia akan pusing ke atas. So titik pertamanya adalah pada titik 1, 4. Okay, kemudian dia buat Y 2 kali. Okay, Y 2 kali, Y kemudian Y. Pusing lagi sekali, titiknya akan berhenti pada titik 0, 1. So pada ruang jawapan kamu, pastikan kamu tulis 1, 4 dan 0, 1. Okay. Sebab 2 kali kaedah Nazi, ingat ni kaedah Nazi. Okay, 2 kali. Okay, untuk soalan pertama. Soalan kedua dia minta kita cari X kuasa 2. Bermaksud X, X. Okay, masih lagi bermula dengan titik. Masih lagi bermula dengan titik padam. Titik warna merah tu iaitu titik 4, 3 pun senang tapi kamu kena tambah satu penambahan iaitu apa? Lukis paksi Y sama dengan X. Kenapa Y sama dengan X? Sebab itu kehendak soalan dia. Okey, jadi cikgu dah pesan
Kena hafal, kena ingat bagaimana bentuk garis lurus Y sama dengan X. Okay, so saya pun lukislah. Okay, saya lukis Y sama dengan X tu dia adalah 45 darjah. Okay, so dia kata X 2 kali. X. So daripada titik merah ni, dia lompat pantulan dia kat sini. Kan? Lepas tu dia pantul lagi sekali. So maksudnya dia akan kembali ke tempat asal daripada 4, 3, dia pergi kepada 3, 4, kemudian dia balik asal kepada 4, 3. So cikgu cakap soalan ni senang, kamu tak lukis 2 kali pun tak ada masalah. Okay, 4, 3, 3, 4 dan 4, 3. So kamu dapat 4 markah. Sepatutnya 4 markah yang kat sini, kenapa dia buat 3 markah? Okay, sepatutnya kamu dapat 4 markah. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia tanya kita iaitu, sekejap, manakah soalan dia? Okay. Alright. Okay, Rajah menunjukkan sebuah trapezium. Okay, mana soalan dia? Oh, kat sini. Okay, diberi bahawa okay, EFGH ialah imej bagi JKLM di bawah penjelmaan P, manakala ABCD ialah imej bagi EFGH di bawah penjelmaan Q. Okay, dekat sini, biasa kan kalau kita dapat soalan macam ni. EFGH ialah imej bagi ABCD ialah imej bagi JKLM di bawah gabungan penjelmaan. Biasa dapat macam tu. Cikgu ulang soalan biasa yang kamu dapat. ABCD ialah imej bagi JKLM di bawah gabungan penjelmaan PQ. Tapi soalan Kelantan ni dia asingkan dua-dua. So bila dia asingkan dua-dua, lagi senang sebenarnya. Kamu tengok siapa yang redundant, dia sebut 2 kali. Okay. Yang disebut 2 kali, EFGH, JKLM, ABCD, EFGH. So EFGH ini adalah orang kedua. Okay. Orang kedua. EFGH orang kedua. Okay. Nampak? Pula terpelajak. Apa benda tu buat ni? Okay. Oh, termasuk ni Okay. So cikgu buat semula. Okay. EFGH ni adalah orang kedua. Okay. Maka orang pertama. Okay. EFGH ialah imej bagi JKLM. So JKLM orang pertama. Sebab dia kata imej bagi. Okay. Kemudian automatik ABCD adalah orang ketiga. Okay, so jelas kat sini daripada objek yang besar dia mengecil kemudian dia lakukan satu lagi proses. Okay, so kita tengok dekat sini daripada besar ni orang nombor 1 dia jadi orang nombor 2 kemudian dia jadi orang nombor 3. So kamu yang bijak kamu dah tahu ini kalau saiz tidak sama dia adalah proses pembesaran. Okay, lepas tu soalan ini dia ada bagi hint markah untuk soalan B ni kalau kamu tengok pada tepi tu, pada tepi soalan markah B dia tulis 6 markah. Bermaksud soalan ini dah bagi hint ini adalah soalan pembesaran dan apa? Pembesaran dan putaran. Okay, sebab hanya ini saja soalan jawapan untuk 6 markah. Sebab apa cikgu highlight dekat sini? Sebab cikgu takut kamu tengok, cikgu tu kan pantulan cikgu. Kalau soalan ini pantulan markahnya 5 markah. Sekarang ni dia markah dia 6 markah bermaksud dia adalah pembesaran dan putaran. Okey, pembesaran. Okey, kita lengkapkan. Pembesaran mesti ada K sama dengan berapa, mesti ada pada titik apa. Okey. Sama dengan putaran, mesti ada berapa darjah, arah apa, kemudian kena ada titik apa. Okay, kita selesaikan satu-satu. Okay, pembesaran. Okay, kamu tengok saiz dia semakin mengecil. Jangan pula kamu kata pengecilan. Tidak ada istilah pengecilan untuk penjelmaan. Pembesaran. Okay, tengok K ialah Q. Jarak imej bahagi jarak objek. So kita ambil garisan yang sepadan. Cikgu nak ambil EH dengan JM. So imej ialah
Image adalah 2 kan? Image 2. JH, Image 2. image 2. So, JM 4. Bermaksud K kamu ialah 1/2. 2. Jangan jawab 2/4 Jawab 2/4 salah. So kamu dapat 1/2 pada titik. Okey. Ini siapa yang tak ingat? Patutnya dah kena ingat saat ini. Sangat senang pembesaran. Ambil matchkan pasangan yang sama. J dengan E. Garis. Janganlah stop sampai situ je. Garis je sampai bawah. Tak apa, tak dosa pun. Okey. Lepas tu cikgu nak ambil titik mana lagi? Suka hatilah asalkan sama Cikgu ambil F dengan K. Yang garis kat situ je. Garis sampai tangga. So persilangan dia adalah titik pusat, iaitu pada titik -2, 0. Okey. -2, 0. Pada titik -6, 0. Sorry, -6, 0. Okey. Yang seterusnya putaran. Okey, kamu tengok. Putaran dia ni macam kepala jumpa kaki. Kaki jumpa kepala. So dia adalah putaran 180. yes, 180. Dah tak payah nak fikir-fikir dah. Arah jam ke lawan arah jam. Kamu tu je putaran 180 darjah. Suka hati kamu nak letak ikut arah jam atau lawan arah jam. Cikgu suka letak ikut arah jam. Ikut arah jam pada titik. Okey, dekat mana? Masih ingat nak cari pusat pembesaran, pusat putaran dia macam mana untuk 180? Sangat senang. Padam. Nak cari pusat putaran dia sangat senang. Kamu hanya perlu sambungkan titik yang sepadan. Kalau cikgu ambil G, pasangan dia adalah C. Kamu garis. Okey. Kalau cikgu ambil F, pasangan dia adalah B. Kamu perlu garis. Tak kena mana? Okey, kamu perlu garis. Okay. So dekat sini adalah pusat pembesaran, iaitu pada titik -1, -2. Okey, pada titik -1 ya. Kalau yang pusat yang kena buat kotak tu, putaran juga ke? Itu 90 darjah yang kita nak kira. Kalau 90 darjah macam tu. Kalau 180 terus kita lawan pasangan dia. Lawan titik. Tu beza 180 dengan 90 darjah. Okay? Okay. Alright. Okay, next question. Diberi luas kawasan berlorek ialah 60. Hitung luas dalam cm persegi JKLM. Okay, soalan sebut JKLM. Jadi kamu kena tahu JKLM ini merujuk kepada orang yang pertama, iaitu dia adalah luas objek. Okay. So dia adalah luas objek. Sorry, kamu tulis dekat ruang jawapan ni So soalan sekarang ni soalan C Okay, JKLM adalah luas objek. Okay, J mana tak keluar? JKLM. Cikgu suka guna luas objek. Okay, jadi kalau kita tengok pada rumus yang daripada gambar raja, tadi cikgu dah tunjuk kawasan lorekan, dia ialah orang nombor 1 adalah lorekan di luar. Okay, nak dapat lorekan kawasan berlorek itu adalah orang besar tolak orang kecil, iaitu orang nombor 1 tolak orang nombor 2. Orang nombor 1 ialah AO. Okay, orang nombor 1 tolak orang nombor 2, iaitu orang nombor 2 ialah AI. So bermaksud untuk dapat kawasan berlorek, dia adalah AO tolak AI, kawasan berlorek. Okay, jadi kita tak payah susah-susah, kita gantikan sahaja. Soalan tanya AO. Okay, jadi dia kata diberi luas kawasan berlorek adalah 60. Okay, kita tulis. Jangan risau. AO tolak AI sama dengan 60. Okay, AO dengan AI. So dalam soalan ni kamu jawab apa ni? Cikgu, dia tak bagi AI. Apa saya nak buat? Okay, kamu perlu gantikan AI dalam sebutan AO. Kenapa cikgu? Kerana dalam soalan ni dia tanya AO. Jadi habis mana datang AI tolak AI tu nak sebutan AO apa dia? Kamu tengoklah rumus kat depan. Okay, iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Kan? Okay, ada kan rumus nombor 15. So kita dapat AI itu sendiri ialah K kuasa 2 darab AO. Jadi kamu gantikan AI ini. Ni AI ni
dengan K kuasa 2 tolak AO. Okay, so gantikan. Jangan pening-pening kepala. AO salin tolak AI ialah K kuasa 2 darab AO. Sama dengan 60. Okay, K ialah berapa? K saya ialah 1/2. 1/2. Buat kurungan. Sebab apa? Cikgu takut kalau kamu tak buat kurungan, dia akan jadi, masa kamu tekan kalkulator tu, 1 sahaja kuasa 2. Okay, tapi kalau kita tak nak pening, kita tolonglah sikit dia. Kita tolong satu lagi step. AO tolak 1/4 AO sama dengan 60. Okay, dekat sini dah kamu tak pening. Terus guna kaedah alpha X. Alpha X tolak 1/4 alpha X alpha equal 60. Shift off. Kamu akan dapat AO sama dengan 80. Settle. Okay. Kalau kamu buat ulang-ulang kali, kamu akan faham lah. Kamu nampak benda ni simple je. Okay, next question. Dah pukul 1 suku. Okay, cikgu lengkapkan dekat sini sikit. Okay. Okay, sepatutnya kamu tak ada masalah dekat sini. Kita cepat-cepat sikit. 20 hingga 24. Okay, 25 hingga 29. Hati-hati sebab bila nombor dia macam ni, sebab cikgu tadi pun ada berlaku kesilapan yang mana cikgu terbuat 30 sampai 35. Okay, kena hati-hati dekat sini 30 sampai 34. 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Kamu kena hati-hati. Walaupun benda ni mudah, kamu kena hati-hati. Okay, frekuensi dia kamu dapat 5, 7, 9, 7, 6, 3. Titik tengah, cikgu harap tak ada masalah. 17, 22, 27, 32, 37. Cikgu drag sikit masa 42 dan 47. Okay, so apa cikgu pesan untuk kelas cikgu sendiri? Kamu tambahlah dekat tepi ni sebagai F, X. Okay. Tambah sebab kita nak mudahkan kerja pengiraan kita. Okay. Bawah ni kita tulis jumlah. Okay. Hasil darab 51, 110, 189, 288, 259. Okay. 252, 141, 1290. Ni kerja kamu, bila kamu dapat macam ni, kamu akan senang untuk cari nilai min. Daripada panjang-panjang, kamu boleh tulis 1290 bahagi dengan berapa? Tengok pada soalan. Soalan dekat sini. Ni, jumlah ni berapa? 40 ataupun dia dah bagi tahu dalam soalan ni ada 40. Okay. So bahagi dengan 40. Ingat, bukan bahagi dengan 5 ataupun 6 ataupun 7. Bahagi dengan jumlah semua. So kamu akan dapat nilai 32.25. So di sini kamu dapat ini semua betul. Pemeriksa akan tanda K2N1. Ini semua betul, kamu dapat P1. Ini semua betul, kamu dapat P2. Ini semua betul, kamu dapat P1. So kamu dah dapat 7 markah sampai setakat ini. Okay, soalan C, dia minta kamu lukis graf mengufuk, paksi mengufuk, okay, 2 cm kepada 5 km dan paksi mencancang 1 pelajar kepada 2 cm pada 1 pelajar. Okay, untuk yang ini, apa kamu kena buat? Kamu kena tanya diri kamu. Ini adalah soalan dia minta kita lukis histogram. So, dia adalah kejadian di dalam Malaysia, iaitu, luar negara, Korea dan Timur Tengah. Kalau dia tanya OGIF, dia adalah luar negara. Okay, iaitu, kalau dia tanya OGIF, dia ada dalam Malaysia, Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okay, tujuan ni supaya kita ingat susunan dia tu. Okay, jadi apa yang saya kena buat? Sekejap. Okay, right, yang ni. Okay. Ni hasilnya. Okay, kamu kena ingat di sini. So, cikgu dah tulis kat sini kekerapan dan titik tengah. Okay, Korea dan Timur Tengah. Okay, soalan tadi kata paksi mengufuk 2 cm 5 unit. Tolong ingat pesan cikgu. Jangan kamu guna sifir 5, 0, 5, 10, 15. Kamu terus guna, tengok. Siapa yang kamu tanda dekat sini? Yang kamu tanda dekat hujung ni adalah titik
tengah. So terus guna nilai titik tengah daripada graf, daripada jadual nilai tadi. Jadual yang tu itu 17, 22. Cikgu suka langkau terus 2 cm. Okay. 17, 22. Okay. Yang ni 2 cm 1 pelajar, terus guna sipir 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. So kalau kita dah tanda cantik-cantik, kamu akan dapat histogramnya begini. Okay. So dekat sini sangat mudah untuk dapat 4 markah. P1K2N1. Okay, last question soalan D ditanya nyatakan satu maklumat berdasarkan histogram. Okay, so satu maklumat jangan fikir panjang-panjang, kamu balik je semula pada graf pada persamaan kamu, iaitu apa? Okay, kamu masuk mana graf cikgu tadi? Hilang tak? Okay. Kamu masuk saja satu maklumat iaitu kelas mode. Siapa kelas mode? Orang paling tinggi 9. Itu kelas mode ialah 30 hingga 34. So tulis ayat dekat bawah ni, kelas mode sama dengan 30 hingga 34. Kamu dah dapat satu lagi markah. Sebab satu maklumat tak ada apa-apa. Okay, next question. Soalan pelan. Okay, cikgu bagi gambar rajah jawapan dia sahaja. Okay, iaitu sepatutnya kamu akan dapat begini. Sekejap, mana kuning pula. Okay, kamu akan dapat kawasannya jawapannya begini. Okay, 8 cm, dekat sini 5 cm, segi 4 tepat Pastikan cantik, kemas. Okay, 90 darjah. Okay, dekat atas ni kita ada 3 cm. Okay, jadi masa kamu tulis jawapan tu, pastikan kamu tulis maklumat ni, 3, 3. Okay, supaya nanti dalam soalan B, kamu boleh pindah maklumat itu. 3, 3. Okay, kamu boleh pindah maklumat. Okay, dan yang lain-lain tu kamu boleh lukis lah. Okay, dekat sini 4, dia ada bagi tahu. Dekat lain-lain ni 3, tinggi ni 3, 3. Okay, 4 lah. Okay, sebab dia bagi tahu jari dia 4. So dekat sini 1, dekat sini 1. Ini, sorry, dekat sini 3 Dekat sini 3. Kenapa 3? Sebab dekat sini 1. Okay. So hasil dia nanti kamu akan dapat pandangan X kamu sebagaimana tapak dia 8, tinggi tepi ni 1, okay, yang ini 3. Okay, kemudian kamu garis kat sini, naik 1, ni 3, ini 1, okay, dekat sini 4. Barulah kamu tarik dia secara menyenyek. Okay, kamu dapat 4. Kamu tarik dia secara menyenyek, serong. Okay, lepas tu dekat sini kamu perlu guna jangka lukis. Kamu perlu lukis. Okay, ni lagi 3. Lengkuk. Ini lagi 1. Kamu perlu gunakan jangka lukis 90 darjah. So pastikan sedia dengan jangka lukis. Dan soalan yang B pula pun senang. Pandangan daripada Y, kamu akan nampak keadaan segi 4 tepat. Okay, kemudian tingginya adalah 3 dan 4 dengan keadaan ada 5 markah. Soalan ni 5 markah, akan ada garisan dot. Okay, dekat sini 1. So tinggi yang ni balance-nya 2. Dekat sini pun sama, ada dot. Okay, so tingginya adalah 1, dekat sini adalah 3. Okay, last question. Cikgu harap yang ni senang, kamu jelas Okay, pastikan kamu dapat dalam bentuk cantik, kemas, lukis cantik, kemas, tercantum, tidak ada gap, tidak ada garisan extension dan garisan putus-putus yang betul. Okay, soalan bumi, cikgu berikan jawapan untuk rakan-rakan yang dah jawab. Okay, kalau ada yang tersangkut, boleh PM cikgu. Okay, soalan A, jawapan dia adalah 45 darjah utara, 120 darjah barat. Okay, soalan B, okay, 3,000, kamu gunakan kaedah 3,900 sama dengan 60 darab theta. Sekejap, cikgu kat sini. Okay, 3,900 sama dengan 60 darab theta.
Theta sama dengan 65. Okey, daripada 65 ini sebab dia melanggar garisan khatulistiwa, maka theta soalan ini adalah 65 tolak 45. Kamu dapat 20 darjah utara. Untuk soalan C, okey, jarak dalam batu nautikal pada selarian latitude yang sama bermaksud kamu akan ada cos 45 darjah. Okey, so gunakan sudut theta dia 60 tambah 28 darab dengan 60 darab dengan cos 45 darjah. Kamu akan dapat 3733.52. Okey, jawapan akhir. Okay, last kali soalan D, dia minta masa, masih kekal keadaan, jarak, laju, lawan masa, soalan tanya masa, so jarak bahagi dengan laju, jumlah jarak kamu ambil jumlah jarak dalam dalam soalan B iaitu dia bagi tahu 3,900 campur dengan jumlah jarak yang kamu dapat dalam C iaitu 3,733.52 bahagi dengan 450 knot, kamu akan dapat jawapan dalam perpuluhan 16.96 jam. Jangan ubah apa-apa. Bagi dalam titik perpuluhan. Alhamdulillah. Okay, so selesai untuk ini. Okay, cikgu harap kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang tengok kemudian. Okay, ada apa-apa masalah tolong PM cikgu. So pastikan kamu keep on your track, buat selalu latihan. Okay, pastikan fair and square semua subjek supaya yang mana kamu boleh dapat tu seimbang lah. Okay. Okay. Cikgu nak tunggu cuti sekolah je. Nanti cikgu akan belasah sebab bila dalam proses kamu masih lagi proses belum cuti sekolah, nak bagi bahan lebih-lebih kan takut langgar masa orang. Nanti cikgu akan bagilah bahan yang lebih-lebih tu. Okay. Alright, so kita stop dulu kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Salam. Terima kasih, Cikgu. 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 Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu, soalan